Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 9 September 2020 bersama saya Alfairiz Jemurin. Memulakan berita mengenai masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus dinasihatkan untuk tidak terpedaya dengan kata-kata pihak pembangkang yang hanya pandai berjanji tetapi tidak dilaksanakan selepas menang pilihan raya, dan janji-janji manis itu hanya semata-mata untuk meraih undi sahaja. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Datuk John Sikitayai berkata sebelum ini pembangkang Kerajaan Pakatan Harapan telah memerintah selama 22 bulan tetapi banyak projek pembangunan di Sarawak termasuk di Dun Kakus telah dibatalkan dan kini sekali lagi menabur janji dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak di bawah Parti Sarawak Bersatu PSB. Beliau berkata demikian dalam program ngentak rumah panjang baru Kampung Long Beyak di Ulu Kakus Tatau pada Isnin. Oleh yang demikian, Datuk John Siki berharap agar rakyat di kawasan luar bandar, khususnya di Dun Kakus, dapat memberi kerjasama dan sokongan berterusan kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi menjamin pelbagai projek kemajuan dan pembangunan untuk masyarakat di luar bandar. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar sebanyak RM53,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Long Beyak. Berita seterusnya, penganjuran Majlis Pelancaran Councillors as Development Agent Cadet 2020 yang diadakan selama 2 hari di Hotel Marriott Miri pada Isnin adalah untuk memberi pendedahan kepada guru bimbingan dan kaunseling GBK peringkat sekolah menengah kepada pemain industri berkaitan minyak dan gas. Penganjuran bagi kawasan pejabat pendidikan daerah PPD Miri, Bintulu, Baram dan Subis itu merangkumi ceramah oleh pihak Petronas, Forum Bersama Syarikat Dayang Enterprise, Wihaya dan Ocean Care serta lawatan ke IGTC, C Academy dan ILP Miri. Menteri Muda Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dr. Anwar Rapai yang hadir bagi melancarkan majlis itu berkata guru bimbingan dan kaunseling memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Justru tambahnya pihak kementerian akan mencuba sedaya upaya untuk memastikan fasiliti dan keselesaan guru-guru diberikan keutamaan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Berikut pula, Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela, satu inisiatif baik oleh kerajaan dalam merancangkan pembangunan kemudahan telekomunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Menurut Ahli Dewan Negara Senator Susan Cemerai Anding dalam perbahasan titah di Raja Persidangan Dewan Negara semalam, jendela diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini di mana 636 tiang telekomunikasi baru telah dirancang dan 977 transmitter sedia ada akan dinaik taraf di Sarawak. Tan Sri Yang di-Pertua, saya menyambut baik Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara atau jendela yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, yang mana 636 tiang telekomunikasi baru telah dirancang dan 977 transmitter yang sedia ada akan dinaik taraf di Sarawak. Ini sudah pasti merupakan satu berita baik dan menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan membaiki kekurangan infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Sehubungan itu, beliau berharap agar perancangan tersebut akan membantu meningkatkan kebolehcapaian internet terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Menyentuh industri kraftangan, tambahnya pengusaha kraftangan di Sarawak perlu diberi latihan dan pendedahan pengetahuan yang berterusan bagi memastikan hasil produk tempatan dapat kekal bersaing dengan produk-produk kraftangan yang lain. Latihan dan pendedahan pengetahuan yang berterusan amat diperlukan bagi memastikan hasil produk tempatan kita dapat kekal bersaing dengan produk-produk kraftangan yang lain. Saya berpendapat sudah tiba masanya kraftangan Malaysia memainkan peranan yang lebih besar dan efektif dalam membantu mereka sekaligus memertabatkan lagi seni kraftangan khususnya di Sarawak yang kaya dengan budaya dan hasil kraftangan, dan menaikkan lagi seni kraf tempatan di pesada dunia.
Beralih ke laporan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-63 tahun 2020, sejarah telakar bagi Malaysia untuk tahun ini apabila negara dilanda dengan penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, perpaduan rakyat yang kukuh menjadikan Malaysia berjaya mengharungi pelbagai cabaran berdepan pandemik itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Dato' Amar Jamilah Anu ketika berucap dalam program Community at Merdeka peringkat daerah Lunduk pada Selasa berkata, sambutan Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Prihatin sinonim dengan keprihatinan kerajaan Malaysia melalui kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membantu rakyat sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Dato' Amar Jamilah juga menambah penganjuran program seperti yang diadakan di kem PLKN Putra Sentosa. Sematan itu wajar dilakukan untuk mengetengahkan rukun negara yang perlu dijadikan sebagai teras perpaduan nasional. Selanjutnya, program kenyalang Gold Card KGC merupakan langkah ke arah negara maju seperti di negara luar untuk membantu golongan warga emas membuat pembelian dengan harga diskaun. Jelas Adun Saribas Muhammad Razi Sitam Sarawak satu-satunya kerajaan negeri yang memberi bantuan seperti itu dan salah satu inisiatif yang cuba disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari khususnya untuk penduduk di luar bandar. Jelasnya bantuan itu disumbangkan untuk semua lapisan masyarakat dari 60 tahun ke atas, tidak kira pesara kerajaan maupun bukan. Semasa simbolik penyerahan KGC di Dewan Pahlawan 7 Kampung Bungin, sepauh pada Isnin, Muhammad Razi berkata mereka yang masih belum mendaftar boleh mengisi borang permohonan dengan pihak Jabatan Kebajikan. Berikutnya, Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang telah melawat ke rumah Antau, Kerangan Ara, Sungai Pelagus pada Ahad bagi merasmikan bina baru jalan simen halaman rumah berjumlah RM100,000 di bawah program Projek Transformasi Luar Bandar RTP 2019. Di samping itu, beliau turut memperuntukkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM7,000 untuk Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK serta RM3,000 untuk Biro Wanita di Rumah Antau. Pada sebelah petang pula, beliau hadir menyempurnakan majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Majur Nanga Iran, Sungai Pelagus, juga memperuntukkan geran MRP berjumlah RM7,000 untuk JKKK dan RM3,000 untuk Biro Wanita. Laporan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian COVID-19 melalui kenyataan media pada Selasa menunjukkan tiada kes positif dilaporkan dan menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes. Dimaklumkan juga 2 kes pulih baru dan dibenarkan discharge dari Hospital Bintulu dan sekaligus menaikkan jumlah peratusan kepada 96.71% bersamaan 676 orang. Dalam pada itu, JPBN Sarawak terus menasihatkan kepada orang ramai agar terus berwaspada dengan mematuhi garis panduan SOP, memakai pelitup muka serta menjaga penjarakan fizikal semasa berada di tempat awam walaupun Sarawak tiada mencatatkan kes positif selama 9 hari berturut-turut. Sebelum mengakhiri buletin, jangan lupa saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, RTM dan Sarawak Event Channel pada 16 September ini, jam 8.30 malam. Sekian bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Terus layari berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.